Hai guys, so sekarang ni saya nak ajar bab 3 prinsip perakaunan tingkatan 4, iaitu dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Kalau korang tengok dekat bab 1, korang dah belajarkan ada 8 step dalam kitaran perakaunan, kan? So kalau korang tengok dekat situ, step yang pertama ialah dokumen perniagaan. Dokumen perniagaan ni sebenarnya dia adalah dokumen bertulis, yang menunjukkan urus niaga tu telah berlaku antara pembeli dan juga pembekal. So ingat je, PP, pembeli pembekal. Penjual yang membekalkan barang kepada kita, itu kita panggil sebagai pembekal. So pembekal juga dikenali sebagai penjual. Pembekal ni perniagaan juga. Katakanlah contohlah kita buka bisnes tudung. Kita nak beli kain untuk kita buat tudung tu, takkan kita nak beli kain sikit-sikit. Kita mestilah beli kain dengan jumlah yang banyak, berapa gulung, 10 gulung ke 20 gulung ke, contoh kan. Kita nak beli sekali banyak lah. Bila kita beli banyak, kita boleh dapat diskaun. Kalau dalam buku teks, antara pembeli dengan pembekal kan. So pembekal tu korang boleh anggap juga sebagai penjual. Urus niaga yang berlaku antara pembeli dan juga pembekal ni direkodkan dalam satu dokumen dipanggil sebagai dokumen perniagaan. Urus niaga apa? Urus niaga jual belilah. Bila korang belajar perakaunan ni, korang kena imagine yang korang ada bisnes korang sendiri. So bila korang ada bisnes, korang akan menjalankan jual beli. Korang akan jual kepada siapa? Kepada customer korang. Korang akan beli daripada siapa? Daripada pembekal. So bisnes ni, kalau korang buat bisnes, korang ni umpama macam dekat tengah-tengah. So korang akan deal dengan customer. Customer tu di mana korang jual barang korang. Korang akan deal juga dengan supplier ataupun pembekal, di mana korang akan beli barang daripada pembekal tu untuk korang buat production, untuk korang produce barang lah. Dokumen perniagaan ni bukan sahaja terjadi antara pembeli dengan pembekal. Dokumen perniagaan tu, kita akan ada dokumen perniagaan tu bila kita berurusan dengan customer kita ataupun bila kita berurusan dengan supplier kita. Kita sebagai kita as a business, sebagai perniagaan, kita ada masa kita jadi pembeli, ada masa kita jadi pembekal. Contoh macam kalau kita deal dengan customer, customer tu buat payment kat kita and kita bagi receipt dekat dia. So receipt tu adalah contoh dokumen perniagaan. Dokumen perniagaan di mana maklumat dalam receipt tu kita record masuk dekat dalam kita punya journal, contohnya kan, masuk dekat dalam kita punya buku catatan pertama. Kalau korang tengok dekat kitaran perakaunan tu, second step selepas dokumen perniagaan adalah buku catatan pertama. Maklumat dalam dokumen perniagaan tu dia akan transfer masuk dalam buku catatan pertama. Nanti kita akan belajar buku catatan pertama tu apa. So sebab itulah pentingnya dokumen perniagaan ni. Daripada dokumen perniagaan tu kita boleh dapatkan maklumat-maklumat penting, maklumat tentang urus niaga yang berlaku. Kalau kita dengan customer kita, so siapa pembeli, siapa pembekal? Pembekal tu penjual kan? So kita adalah pembekal, customer kita tu adalah pembeli. So korang kena faham konsep tu. Lagi satu konsep, kalau kita deal dengan supplier ataupun pembekal kita, contoh macam tudung tadi, so kita nak buat tudung, kita order lah 20 gulung kain chiffon dekat supplier A. Kita beli barang daripada pembekal A. So siapa pembeli, siapa pembekal? Pembeli tu adalah kita dan pembekal tu adalah pembekal A, supplier A tu. Faham tak? So ada masa kita jadi pembekal atau penjual, ada masa kita jadi pembeli. So itu maksudnya korang kena fahamkan konsep tu dulu. Dokumen perniagaan ni, maklumat yang terdapat dalam dokumen perniagaan tu contohnya macam tarikh. Tarikh bila urus niaga tu berlaku. Lepas tu butiran urus niaga. Contohnya pasal barang lah, kita nak order berapa marker pen, whiteboard.
Okay, buat kuantiti berapa, kita order marker pen 10, whiteboard 15 contoh. Okay, so dari segi kuantiti, butiran, tarikh, lepas tu amount, harga dia berapa, total harga dia berapa. Okay, alamat perniagaan tu, nama perniagaan tu, dengan siapa kita berurusan, tanda tangan. Okay, so itu semua maklumat-maklumat yang ada dekat dalam dokumen perniagaan. Maklumat-maklumat tu penting. Okay, maklumat tu kita boleh gunakan sebagai rujukan untuk kita buat perekodan. Kalau korang tengok dekat mana-mana company, mesti akan ada rak di mana dia akan letak semua file-file rak dekat situ. Okay, antara salah satunya adalah dokumen perniagaan lah. Okay, so contoh dia letak satu file delivery order, DO. Okay, nanti kalau korang berpeluang kerja jadi admin ke apa ke, korang tahulah DO tu apa. Okay, so DO tu, delivery order tu adalah one of dokumen perniagaan lah, business document. Okay, so dia akan simpan dekat rak tu. Okay, contoh macam risit-risit pun dia akan simpan dalam file. Okay, biasanya dia orang akan sort tau. Macam okay, contoh pembekal abu. So dia akan segala risit-risit, memo ke apa-apa, invoice ke apa-apa kan. So dia akan compilekan dalam satu file. File tu dinamakan sebagai pembekal abu. So kalau mana-mana pekerja dia nak rujuk ke apa-apa, kalau macam ada ada benda nak tanya, contohlah pembekal abu tu, hari tu I dah buat payment lah, tapi I rasa macam terlebih je I bayar, boleh tak you check balik? Okay, so kita dah boleh check balik, kita boleh buka balik file pembekal abu tu, kita tengok okay, urus niaga tu berapa bulan, kita tengok balik tarikh tu. Oh okay, jumpa dia punya dokumen tu. So dokumen perniagaan tu kita boleh guna sebagai bukti juga. Contoh, kita tengok balik dokumen perniagaan tu, tengok balik resit tu, yang ni betul lah yang kita hantar ni kan, yang dia order ni dia dah dapat apa semua, betul lah ni, mana ada terlebihnya. So kita boleh tunjuk, okay, dokumen perniagaan tu kita boleh tunjuk dekat pembekal abu tu, bagi tahu dia tak ada pun you tak ada pun terlebih, you bayar betul lah ni apa semua. So boleh tunjukkan bukti. Okay, so apa-apa you boleh rujuk balik dokumen perniagaan tu. So itu satu contoh. Sebab tu company-company dia akan simpan hard copy ni lah, dokumen perniagaan ni dia akan simpan dalam file-file. Okay, so lagi besar company tu, lagi banyak lah file-file yang disimpan. Kalau ada lain pembekal-pembekal lain, okay, dia asing-asingkan lah. Contohnya file 1 pembekal abu, file yang kedua pembekal Siti, pembekal Rosmah, dia ikut pembekal-pembekal, ataupun dia ikut delivery order. Contohnya delivery order untuk bulan 1, delivery order untuk bulan 2, dia compilekan dalam satu file macam tu, disusun. So dokumen perniagaan ni kita kena susun secara sistematik, kita kena susun dia secara teratur, sebab nanti nak cari senang. Kalau kita tak susun dia betul-betul, so nanti akan jadi kelam kabut. So contoh kalau macam ada kes penipuan kat dalam perniagaan tu, contoh accountant you buat hal, okay, macam accountant you ambil duit company secara haram, okay, dia salah guna kuasa dia lah. Okay, so you boleh rujuk balik dokumen perniagaan tu, tengok urus niaga yang berlaku. Okay, kalaulah dekat dalam rekod perakaunan tu jumlah tu tak sama macam dalam dokumen perniagaan tu, so ada something wrong kat situ. Okay, so dokumen perniagaan ni dijadikan juga sebagai rujukan untuk korang find out apa sebenarnya berlaku. Dokumen perniagaan ni juga penting dalam taksiran cukai. Contoh LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, dia akan tengok, okay, dokumen perniagaan dalam bisnes korang. Okay, so sebab daripada situ dia boleh trace untung, korang punya kos apa semualah. LHDN dia akan tertanya-tanya juga, tengok ramai je orang kan, tengok ramai je orang pergi kedai you, tapi kenapa sale ciput macam ni kan. Okay, so LHDN ada question, LHDN akan question dekat situ. Okay, orang ramai gila beratur kat kedai you, tapi dekat dalam dekat dalam APUR, dekat dalam penyata kewangan korang, tengok
you punya profit sikit je, so akan menimbulkan keraguan dekat LHDN. So apa LHDN buat? LHDN akan cari dokumen-dokumen perniagaan korang ni, okey, sebab dokumen sebagai bukti. Dia akan cari selongkar, tengok balik. So dekat situlah korang boleh kantoi, kan? Dia tengok balik, ni banyak ni urus niaga yang berlaku ni, banyak ni untung dapat, banyak ni sale ni, tapi kenapa dekat dalam penyata kewangan tulis sikit je sale, tulis sikit je profit. Okay, so dekat situ boleh kantoi. Dah salah lah dekat situ, kan?